Okey. So, jadi, itu perbezaan dia lah. Macam mana kita nak tahu clue tu bersandar atau tak bersandar. Bersandar ataupun tak bersandar kat situ dia tulis atau kalau, eksklusif atau tak saling eksklusif kat soalan dia mesti tulis dan. Okey. So, sekarang ni kita tengok dulu contoh kat sini. Dia kata kat sini ada, seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Maksudnya dalam satu kilang tu ada ramai pekerja, tapi dia nak pilih seorang. Okey, kemudian dia bagi A. Situasi A ialah pekerja bergaji kurang daripada 2,500. Yang B pula, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Dan disuruh kita tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif bagi soalan A. Dia nak gabungan di antara A dan B. Okey, A tu pekerja yang gaji dia kurang daripada 2,500. B tu pekerja yang kena bayar cukai. Okey, jadi kat sini ada sikit info lah. Orang yang kena bayar cukai tu apabila setahun pendapatan dia 34,000. Jadi kalau kamu tengok kat sini, pekerja A, okey, pekerja A ni gaji dia kurang daripada 2,500. Jadi kalau kita totalkan setahun, dia tak sampai pun 34,000. Jadi maksudnya pekerja A tak perlu bayar cukai. Tetapi pekerja B, syarat dia kena bayar cukai. Okey, kamu jangan confuse tu. Tu tak ada apa-apa pun. Itu je maklumat saja. Cuma kita nak decide dekat sini, antara A dengan B ni adakah berlaku persilangan atau pertindihan. Maksudnya, adakah semua orang yang gaji dia bawah 2,500 kena bayar cukai? Tu soalan cikgu. Siapa nak jawab? Tinuga. Tinuga ada tak? Cikgu ulang balik. Okey, cikgu nak tanya you. Sekarang, gaji yang pekerja A gaji dia kurang daripada 2,500. Pekerja B ialah orang yang kena bayar cukai. Sekarang tadi soalan cikgu, tadi info cikgu bagi tahu, orang yang kena bayar cukai ni setahun pendapatan dia mesti 34,000. Jadi katalah orang tu gaji dia 2,000. Kalau gaji dia 2,000, kalau kita darab dengan setahun, dia belum cukup lagi 34,000. Bermaksud orang yang duduk dalam kumpulan A, dia sebenarnya tak perlu pun bayar cukai. Jadi, orang yang duduk dalam kumpulan B, dia kena bayar cukai. Confirm dia kena bayar cukai. Sekarang cikgu tanya you, adakah semua orang yang di A tu kena bayar cukai? Tinuga. Ataupun Syantini. Tak payah kot. Tak payah kod. Okey. Kod maksudnya kamu tak yakin lagi lah. Okey. Maksudnya, orang semua pekerja yang ada di A, yang gaji dia kurang daripada 2,500, dia tak perlu bayar cukai. Okey? Sebab gaji dia rendah. Jadi dia tak payah bayar cukai. Jadi bila dia tak payah bayar cukai, dia takkan bertindih dengan orang yang perlu bayar cukai. Macam mana cikgu nak bagi contoh? Okey, contohnya dalam kelas kita lah. Dalam kelas kita ada 10 orang yang dia gaji dia kata dia kerja 10 orang, dia dapat gaji dia 2,000. Ada lagi 5 orang yang gaji dia dah 6,000. Jadi, yang 5 orang tu, dia memang dah sure dah kena bayar cukai. Tapi yang 10 orang tadi tu, dia tak payah bayar cukai. Jadi dekat situ, 10 orang dengan 5 orang adalah orang yang berbeza. Maksudnya tak ada pertindihan kat situ. Tak ada pun orang yang sama. Contohnya tak ada pun Syantini gaji dia 2,000. Contoh, gaji dia 2,000. Takkan dia kena bayar cukai? Tak perlu. Tapi Tinuga pula, dia dalam kelompok gaji yang 8,000. Sure-sure dia kena bayar cukai. Jadi kat situ tak ada pertindihan orang yang sama, yang gaji dia 2,000, pada masa yang sama dia kena bayar cukai. Jadi kat situ, bila tak ada pertindihan tu maksudnya persilangan ataupun orang yang sama duduk dalam kumpulan yang berbeza. Jadi kat situ tak ada pertindihan. Jadi kat sini, kalau kamu tengok A tu dia kata peristiwa A dan B tidak berlaku bersama. Maksud dia kata tak serentak, bukan orang yang sama. Maka A dan B ialah peristiwa apa? Kalau tak ada pertindihan, peristiwa tu kita panggil peristiwa apa?
saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? Siapa nak cuba? Saling Saling eksklusif. eksklusif. Saling eksklusif. Pandai, okey? Saling eksklusif. Sebab tak ada pertindihan. Saling eksklusif. Okey. Kita tengok B pula. B dia kata, dia nak cari antara A dengan C. Okey? A dengan C. Kita tengok A tadi gaji 2,500. C pula pergi bekerja menaiki kereta. Mungkin tak orang yang gaji dia 2,000, dia pergi kerja naik kereta juga? Takkan semua orang gaji 2,000 pergi kerja naik motor je? Mesti ada yang naik kereta kan? Macam kita bagi contoh kelas kita lah. Okey. Katalah Syafinas. Syafinas gaji dia 2,500. Tadi siapa? Orang lain pula. Keshika. Keshika gaji dia 7,000. Takkan Keshika je pergi kerja naik kereta? Habis Syafinas tak mahu pergi kerja naik kereta? Busuk-busuk pun dia boleh beli juga Viva. Okey, maksudnya ada pertindihan tak kat situ? Dua orang yang berbeza tetapi boleh dua-dua tu pergi kerja naik kereta. Ada bertindihan, cikgu. Ada pertindihan kat situ. Maksudnya dua orang yang berbeza tapi dua-dua tu menggunakan peristiwa yang sama. Pergi kerja, naik kereta. Jadi kat sini bila ada pertindihan, so kita panggil tu peristiwa A dan C boleh berlaku bersama. Bila dia boleh berlaku bersama, maka peristiwa A dan C ialah apa? Tidak saling eksklusif. Tidak saling Bagus. eksklusif. Tidak saling eksklusif. Okey. Tidak, tak nampak ni. Tidak saling eksklusif. So, itu maksud dia eksklusif ataupun tidak eksklusif. Okey, kita tengok lagi satu. Okey, tidak. Peristiwa B dan C. Peristiwa B dan C. B tu pekerja yang kena bayar cukai. C tu pekerja yang menaiki kereta. Boleh tak jadi orang yang sama? Boleh, cikgu. Boleh kan? Dia boleh berlaku sama kan? Sebab lagi dia tu banyak duit, lagi dia akan pergi kerja dengan kereta. Jadi kat situ akan berlaku pertindihan. Bila berlaku pertindihan, jadi kita panggil peristiwa B dan C boleh berlaku bersama. Jadi bila boleh berlaku bersama, so B dan C ialah saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? Tidak saling Tidak eksklusif. saling Eksklusif. Okey? Tidak saling eksklusif. Okey, yang tu first. Nanti sambungan worksheet kamu kena decide dulu berdasarkan situasi dalam soalan, kamu kena cari adakah itu peristiwa saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Okey, cikgu nanti banyak sikit sebab cikgu nak bagi tahu kamu nanti minggu last tu pengetua minta untuk buat test. Jadi cikgu pilih untuk buat minggu last sebelum kita cuti tu ada 2 hari tu cikgu akan bagi test. Okey, so maksudnya minggu depan cikgu akan habiskan bab 10. Pengetua nak suruh ambil markah juga. Okey, next. Kita tengok pula macam mana kita nak kira pula. Kalau kamu ingat balik peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, kita kena darab. Okey, kita kena darab. Tetapi kalau melibatkan peristiwa eksklusif dan tidak eksklusif, kita kena guna rumus penambahan. Rumus penambahan. Okey, so kat sini kita tak payah darab. Macam mana cikgu saya nak tahu sama ada soalan tu saya kena darab atau tambah? Tengoklah soalan tu. Dia minta dan ataupun atau. Okey. Okey. Next kita kita tengok soalan. Cikgu rasa ada salah sikit dalam soalan ni. Okey, betul-betul. Okey, baik. Sekarang kita tengok apa dia nak dalam soalan ni. Gambar rajah van di sebelah menunjukkan hubungan. Okey, sebelum tu cikgu cerita sikit pasal formula dia. Okey, formula dia kalaulah kata masa kamu cari tu dia tak ada persilangan, jadi kita just akan ambil probability. Ini kamu dah ingat kan macam mana kita guna dalam peristiwa bersandar. Maksudnya kita cari
kebarangkalian untuk peristiwa A, kita tambahkan dengan kebarangkalian untuk peristiwa B. Okey, so itu kita panggil sebagai peristiwa, kalau tak ada persilangan maksudnya peristiwa eksklusif. Okey, jadi ada satu lagi cara pula, kalau kata peristiwa tu tidak saling eksklusif, maksudnya ada benda yang berlaku bersama, jadi formula dia kena guna yang ni pula. Kebarangkalian peristiwa A tambah dengan kebarangkalian peristiwa B, kemudian kita kena tolak apa yang sama. Jadi dekat sini ada dua formula. Satu yang tidak saling eksklusif dan satu lagi saling eksklusif. Okey, tapi dia tak efek pun. Cikgu saya nak tahu yang ni eksklusif ke tak, dia tak efek pun. Baca je soalan, tengok ada persilangan tak? Ada persilangan terus kita akan guna yang formula ni. Kalau tak ada persilangan, terus kita akan guna yang ni. Yang tu je. Okey, jadi kita akan tengok contoh kat sini. Okey, untuk contoh ni, kenapa soalan dia tulis atau tau? Sebab kat sini dia melibatkan gambar rajah van. Tapi kalau yang selepas ni, sama juga dia akan tulis atau. Cumanya nanti kamu kena tentukan bila soalan tu minta kita untuk guna formula atas ataupun tak. Okey? Okey. Macam contohnya kalau kamu tengok contoh satu ni dia dah tulis dah. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian. Maksudnya dia dah decide dah. Maksudnya kamu tak boleh guna yang rumus darab. Sebab dia dah bagi tahu dah kita nak guna rumus penambahan kebarangkalian. Okey, kita tengok soalan. Dia bagi kat sini melibatkan gambar rajah van. Kerana kamu kena biasakan juga soalan yang melibatkan gambar rajah van. Okey, kalau dia bagi kat situ, dia kata gambar rajah van di sebelah menunjukkan hubungan antara set semester, set A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian. Maksudnya kita nak tentukan dia ni pakai rumus mana? Rumus dia pakai rumus yang A ni ataupun dia pakai rumus B ni. Kita nak decide. Yang itulah. Okey. Satu lagi, silibus baru ni, soalan format baru, dia suka tanya pembuktian. Maksudnya, dia bagi satu contoh, kemudian kita nak akan tentukan. Dia ni pakai rumus apa. Ini salah satu soalan kita panggil soalan pembuktian. Yang dulunya dalam matematik tak ada, tapi sekarang dia dah masukkan. Okey. So, kita tengok. Dia nak kita first dapat satu nombor genap atau gandaan 5. Okey, jadi kita tengok dekat gambar rajah van ni, mana satu yang dia duduk dalam kelompok nombor genap? A. Okey, kawasan A ya. Jadi cikgu highlight ke kawasan A. So kalau kamu tengok bulatan A ni semua nombor genap. Okey, dan satu lagi dia nak gandaan 5. Gandaan 5 ada kat kawasan mana? C. C? B. B kan? Okey. Jadi kat sini, cikgu nak tanya you, ada pertindihan tak kat sini? Tak. Pertindihan tu maksudnya persilangan. Persilangan tu maksudnya nombor yang sama dalam tempat yang berbeza. Kamu dah belajar dah operasi set kan? Ada pertindihan tak kat sini? Tak. Persilangan tak ada kan? Jadi bila tak ada, so kita nak tulis dulu macam mana kita nak buat jalan kerja dia. First, dia kata kita nak cari P A kesatuan B. Sebab apa? Sebab dia kata atau. So kesatuan lah. Jadi cikgu nak cari berapakah bilangan A yang kesatuan dengan B. Bilangan A, semua elemen yang ada dalam A dengan semua elemen yang ada dalam B. So total jadi berapa? 5. 5 kan? Okay. So total jadi 5. 5 per dengan, tengok dia kata apa? NS. NS bermaksud Total. semua sampel kita. Total dalam set semester. Total dalam semua kotak ni. Ada berapa? 9. Okay. So jadi kebarangkalian dia ada 5/9. So dekat sini, apa kita nak buat ialah kita nak guna rumus tadi. Bila tak ada persilangan, jadi kita hanya akan ambil PA tambah PB sahaja. Kita tak payah tolak
persilangan. Okey, kenapa cikgu tak tolak persilangan? Sebab antara dua bulatan ni tak ada nombor yang sama. Sebab tu cikgu tak tolak persilangan. Jadi, sekarang kita nak buat step yang kedua. Bagaimana cikgu nak cari PA saja? PA saja maksudnya cikgu kena tengok bulatan A saja. Ada berapa nombor dalam bulatan A? Idina. Idina ni senyap je. Ha, jawab Idina. 4. Ada 4. Per dengan sampel berapa? 9. Okey. Kemudian kita kena tambah sebab kita nak guna rumus penambahan. B pula. B ada berapa? Dah ini ada dah ini. 4. Dah ini B. Sebarang kalian mendapat B. Maksudnya kita kena tengok Satu bulatan je, B. 5. Satu je kan? Per dengan sampel semua sekali? 9. 9. Suara pun baru bangun tidur. Okey, 1/9. Dia tak mau total tau. Okey. Kalau kita total pun kita akan dapat berapa? 5/9. Sama balik dengan jawapan tadi. Jadi kat sini, maka terbuktilah bahawa kat sini kita nak guna formula yang mana? Formula yang A ke formula yang B? Nia. A. A. Okey. Jadi pembuktian kita ialah PA tambah PB. Okey. PA tambah Cikgu, ya. skrin tak boleh nampak. Cikgu, saya pun tak boleh tengok kat belah kiri. Dia kena stay je dekat situ. Oh, kamu kena ni. Kamu kena rotate kamu punya phone. Okey. Baru dia akan nampak full. Cikgu boleh lah. Okey ya. Okey. Sekarang kita tengok B pula. Soalan B ya. Okey, soalan B dia kata dia nak mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Nombor genap tadi bulatan apa? A. Bulatan A kan? Okey, cikgu bulatkan bulatan A. Ni nombor genap. Dan atau nombor perdana. Nombor perdana bulatan apa? C. Nombor perdana 2, 3, 5, 7. So bulatan? B. Okey, bulatan. Semua ni lah bulatan C. Betul? Okey, sekarang soalan cikgu. Ada pertindihan tak kat sini? Ya. Nombor berapa yang ditindih? Nombor 2. Okey. Nombor 2 ni ada pertindihan. 2. Okey, sekarang kita try dulu yang first. Okey, kita try yang kaedah ni dulu. PA union C sama dengan kita nak cari bilangan A kesatuan C. Semua bulatan A totalkan dengan semua bulatan C jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey, so ada 7 kat sini. 7 per dengan total sampel? 9. 9. So 7/9. Okey, yang tu kita decide yang tu lah sebab kita belajar guna cara operasi set. Sekarang kita nak balik kepada operasi penambahan kebarangkalian. Okey. So kat sini kita tak boleh guna PA tambah PC saja. Okey. Mesti ada satu lagi step sebabnya ada pertindihan, ada persilangan. Jadi bila ada persilangan, so cikgu perlu ambil PA tambah dengan PC, cikgu kena tolak dengan P, A bersilang C. Siapa cikgu tahu? Sebab cikgu dah tahu dah dia ada persilangan kat situ. Bila cikgu dah tahu ada persilangan, automatik cikgu akan teringat dekat formula B ni. Kalau tadi tak ada persilangan, terus guna yang A ni. Okey, tapi sebab ada persilangan, sebab itulah kita kena tolak persilangan tu. Okey, macam mana cara dia nak buat macam ni? Cara dia, PA berapa? Lavania, PA berapa? Oh, kalau hilang ni mesti tak tidur. Entah ke mana-mana. Syantini, PA berapa Syantini? 4, cikgu.
PA ada 4. 4 per berapa? 9. Okey, 4 per 9. Tambah dan ikut je formula dia tau. PC. PC berapa? Nia. 3. Okey, 3 per PC 3 ke? 4. 4 per 9. PC 4 4. cikgu. PC tu 4. 4 jugalah sebab 1, 2, 3, 4. 4 per 9. Tolak dengan Lavania, you kena rotate pusing screen. You kena rotate you punya phone. Baru you akan nampak full screen. 4 per 9 tambah 4 per 9 tolak dengan persilangan. Persilangan yang cikgu highlight dengan warna kuning. Berapa per berapa? 2. 1. Bapak macam mana? 1 per 9 Kak. 1 per 9. Gamak blur? Gamak blur ke? Boleh Kak, nampak. internet dia slow kot cikgu. Okey. Tak apa. Cikgu record. Nanti kalau kamu tak berapa nampak, nanti kamu boleh tengok balik. Okey, tolak 1 per 9. Kira kan? Tengok dapat berapa? 7 per 9. 7 per 9. Sama tak dengan yang tadi? Oh. Sama kan? Jadi bila sama kat sini maka terbuktilah bila berlaku persilangan terus kena apply formula PA tambah PC tolak dengan PA bersilang C. Okey. Itu satulah. Ini kalau melibatkan gambar rajah van. Okey. Tapi cikgu tahu kamu tak dapat lagi. Kamu tak faham lagi. Kita tengok lagi satu contoh. Okey. Kita masih nak guna rumus yang sama. Cuma kita nak tahu sama ada kita nak guna rumus A ataupun rumus B ni. Ada dua. Okey. So, kita tengok dulu soalan. Cikgu nak minta Syafinah baca soalan. 8 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak itu. A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Kita tengok soalan A. Soalan A dia nak PA atau B. PA atau B. Maksudnya kita kena tengok apa berlaku dekat peristiwa A, apa berlaku dekat peristiwa B. Jadi peristiwa A dia kata mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Kalau kamu confuse kan, kamu senarai dulu nombor kat sini. Kalau yang lebih besar daripada 8 maksudnya apa? 9, 10, 11. Okey, bila kita senarai nanti senang kita nak cari. Peristiwa B pula mendapat satu nombor perdana. Daripada sampel kita ni, apa nombor perdana? Nombor perdana 5, 7 dengan 11. Okey. C pula peristiwa mendapat satu nombor genap. So daripada sini apa nombor genap kita? 4, 6, 8, 10. 10. Okey. Bila kita senarai lagi senang kita nampak. Sekarang kita nak buat PA atau B. PA atau B first kali step pertama. Ada 3 step je kat sini. Step pertama cari dulu persilangan dia. Okey, kita tengok A, kita tengok B. Tengok A, tengok B. Ada tak nombor yang sama? Ada cikgu. Nombor apa yang sama? 11. 11. Jadi kita tulis dulu 11. Okey, ini adalah set dia. Nombor yang sama adalah 11. P ni bermaksud kebarangkalian. Cikgu nak tahu berapa kebarangkalian dia. Kebarangkalian dia ada berapa nombor yang bersilang? 1. Satu je kan? 1 per dengan sampel. Total sampel. Total sampel maksudnya semua nombor ni. 8. 8. 1 per 8. Itu kebarangkalian. Mesti per dengan jumlah sampel. Dia sama aja macam kita buat bersandar tak bersandar. 1 per 8. Okey, simpan itu dulu. Step kedua, kita nak cari dua lagi benda.
nak cari probability iaitu kebarangkalian untuk peristiwa A dan kebarangkalian untuk peristiwa B. Okey, kita tengok peristiwa A tadi. Peristiwa A yang ni ada berapa number kat dia? Untuk dapat 3. peristiwa A. Ada 3. 3 number. So kebarangkalian dia adalah 3 per berapa? 8. 8. 3 per 8. Ha? Okey, tengok peristiwa B pula. Peristiwa B pun ada berapa number? 3. 3. 3 per berapa? 8. 3 per 8 juga. Okey, 3 per 8 juga. Kemudian sekarang, bila sebabkan ada persilangan, jadi cikgu kena guna rumus B. Sebab cikgu dah tahu dah ada persilangan. Bila ada persilangan, sebab itulah step pertama, cari bersilang dulu. Ada ke tak ada? Okey, jadi bila B ada persilangan, sebab tu cikgu kena guna rumus yang, bila yang ni ada persilangan, jadi cikgu kena guna rumus yang B. PA tambah PB tolak PA bersilang B. Jadi macam mana cikgu nak selesaikan? PA tadi 3 per 8. PB pun 3 per 8. Tolak dengan 1 per 8. So dapat berapa? 5 per 8. 5 per 8. Okay, so itu macam mana kita nak cari menggunakan peristiwa saling eksklusif dan tak saling eksklusif. Okay, kita tengok B. Kita tengok B dia nak P, A atau C. Jadi kita nak tengok antara A dengan C. So tengok A, tengok C. Tengok A, tengok C. Ada persilangan tak antara A dengan C? A dengan C. Ada persilangan tak? Ada cikgu. Ada. Nombor berapa? 10. Nombor 10. Nombor 10. Jadi cikgu tulis dulu. Nombor 10. Kita kena cari dulu yang tu. Ada persilangan tu pun tak. Kemudian kebarangkalian dia jadi berapa? 1 per berapa? 1 per 8. Per 8 juga. Okay, sebab cikgu dah tahu dah ada satu number je kat sini. Sebab tu satu number tu 1 per 8. Okay. Step kedua, nak cari PA. PA ada berapa tadi? 3. 3 per 8. PC 4 per 8. 4 per 8. 4. Okey, bagus. 4 per 8. Sekarang cikgu kena guna rumus A ke rumus B? Rumus A, B. rumus A, rumus B. Rumus B. Pasal apa cikgu kena guna rumus B ya? Kerana ada bertindihan. Ya, kerana ada persilangan. Sebab tu cikgu kena guna rumus B. Jadi Kak Cikgu dah tulis dah rumus B kat sini. Cikgu tinggal masukkan maklumat yang kita dah cari dah. Sebab tu cikgu ajak kamu cari maklumat siap-siap. Kemudian decide aku nak guna rumus A ke nak guna rumus B. Oh sekarang aku dah tahu aku kena guna rumus B. Jadi dah tahu dah guna rumus B, semua maklumat tadi masukkan saja. Jadi kat sini 3 per 8 tambah 3 per 8 tolak dengan 1 per 8. 3 per 4. Salah. Salah kat sini. 4 kan? 3 per 4. 7 tolak 1. 3 per 4. Oh dia dah ringkaskan. 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Okey. Dapat? Kebarangkalian ni kalau kamu letak 6 per 8 pun dia terima answer. Tapi kalau kamu simplify lagi bagus. Okey. 3 per 4. Okey. Kita tengok yang last. Soalan C. Soalan C dia kata dia nak antara B atau C. Okey. Sekarang kita tengok B, kita tengok C. Tengok B, tengok C. Ada yang sama tak? B dengan C. Tak ada cikgu. Tak ada kan? Tak ada yang sama. Jadi kat sini kita panggil dia sebagai set kosong. Tahu? Set kosong. Tak ada kebarangkalian. Kebarangkalian pun tak ada kosong. So tak payahlah. Tak payah ambil peduli dah. Sebab memang dah tak ada persilangan, abaikan saja. Okey, cuma cikgu tulis sebab cikgu nak suruh kamu tentukan ada ke tak ada. Okey, bila tak ada abaikan. Next, buat benda yang sama balik. Step 2, cari PB. PB tadi berapa? 3 kan? 3 per 8. PC 4 per 8. 4 per 8. Jadi dekat sini bila tak ada persilangan cikgu kena guna rumus A ke rumus B? Rumus A. Sebab tak ada persilangan. So P 3 salah per 8. ya.
PB so 3/8 tambah PC 4/8 total jadi 7/8. 8. Okey? So yang itu saja cara untuk kita nak buat soalan melibatkan saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. So siapa yang tak ada worksheet sekejap lagi cikgu akan pass kat dalam grup. Okey, yang kamu kena selesaikan banyak sikitlah. Worksheet 4, baca situasi ni, kemudian tentukan dia eksklusif ke ataupun tak saling eksklusif. Okey, next. Worksheet 5, okey, worksheet 5 sama macam contoh-contoh tadi cikgu bagi. You perasan tak dia ada A, B, C. Maksudnya, you kena list dulu. A apa dia? Macam kat sini dia guna dadu. Jadi kena tengok betul-betul. Kalau guna dadu, peristiwa A dia nak nombor besar daripada 4. So, 5, 6. Peristiwa B dapat nombor genap. 2, 4, 6. Peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. Okey, siapa tak faham kuasa 2 sempurna ni apa? 1, 4. Kuasa 2 sempurna ni adalah bila kamu senaraikan 1, 2, 3. Contoh 1, 2, 3 je lah. Kita kuasa 2kan dia. So, bila kita kuasa 2kan dia, 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Tapi 9 tak ada dalam dadu. 1, 9 tak 4, ada dalam dadu. So, sebab tu kita akan ambil 1 dan 4 sahaja. Okey. Lepas dah senarai, ikut step balik contoh tadi. Nanti cikgu akan masukkan video. Jadi, bila kamu lupa, kamu tak tahu macam mana, kamu tengok balik video tu, nanti kamu akan ada idea macam mana kamu nak selesaikan soalan ni. Okey. Kemudian, dengan satu lagi, worksheet 6. So, ada 3 worksheet hari ni kamu kena selesaikan. Worksheet 4, 5 dan 6. Okey, boleh? So, tak apa. Jangan hantar hari ni pun tak apa. Cikgu bagi masa. Minggu depan hari Isnin. Sebelum kita kelas hari Selasa tu, kamu boleh hantar. Okey, tak payah rushing. Okey, so itu sajalah untuk kelas kita. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya cikgu balik. Sebenarnya tak susah pun. Soal eksklusif dengan tak saling eksklusif. Okey? Okey, cikgu. Okey, Okey, so kita cikgu. jumpa lagi.